نهتدي لولا أن هدانا الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Al-Fadil, Tuan Imam, tuan-tuan dan puan, Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan kita sambung majlis ilmu kuliah kitab Jauharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub. Mudah-mudahan sama-sama kita peroleh rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun tak teringat sampai muka surat berapa. Kita cuti lama kan? Ya. Muka surat 8. Sampai mana kita tu? Muka surat. Ya. Perenggan yang kita sambung kuliah kita, iaitu kita bicarakan ni suatu mukadimah pada menyatakan kelebihan fikir. Hari ini kita tengok muka surat 8, iaitu perenggan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, dan katanya, maka memikirkan pada segala kejadian Allah itu adalah sebesar-besar kurubat. Kurubat ni bahasa Arab lah. Makna dia sebesar-besar perbuatan taat yang menunjukkan kita tu melakukan kebajikan. Itu maksud kurubat. Makna sebesar-besar perbuatan taat yang mana kita tu melakukan segala kebajikan. Dan kemudian katanya, iaitu yang mendampingkan diri dengan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab al-qurubat tu. Sebab kita fikir ni tuan-tuan, iaitu sebesar-besar qurubat ni menunjukkan kita ni orang yang mendampingkan diri dengan Allah dengan sebab fikir tu. Dan katanya terlebih hampir segala kejadian Allah kepada engkau itu adalah diri engkau. Jadi dia kata apa pun dia kata tentang kejadian Allah ni, nak tengok sekeliling alam yang kita nampak dengan mata, kita dengar dengan telinga, itu semua Allah Ta'ala sedang hidangkan kat kita. Tapi Allah Ta'ala cakap tentang apa yang dia ciptakan, tentang kebesaran dia, dan bagaimana kita ni menyedari kebesaran Allah, dan bagaimana kita ni nak memasukkan dalam diri kita ni betapa kerdilnya kita tu, ialah kita sedar diri kita tu satu penciptaan yang telah pun diciptakan oleh Allah, yang kita memiliki akal, memiliki segala panca indera, yang kita boleh hari ini menilai tentang diri kita tu bagaimana di sisi Allah Ta'ala. Maka bila kita boleh menilai diri kita di sisi Allah Ta'ala, kita boleh menilai sendiri, inilah orang yang berfikir. Kalau kiranya dia tak boleh menilai diri dia di sisi Allah tu bagaimana, dia tu orang yang tidak berakal dan tidak boleh berfikir tentang kebajikan yang Allah Ta'ala dah berikan ke dia, tentang diri dia macam mana Allah Ta'ala ciptakan. Dan kemudian katanya, maka telek engkau pada kejadian diri engkau daripada indah susunannya dan cenderung syahwatnya dan segala pendapatnya. Dia kata tolong tengok diri kita sendiri ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tengok diri kita sendiri. Apa diri kita sendiri? Dia kata ini indah susunannya, sehingga disebut khuliqal hasan ala sab'ati aqsam. Disebut diciptakan kita ni dengan 7 bahagian. Maka tuan-tuan, penciptaan diri kita tu indah. Kan tangan kita tersusun ke tompek dia. Ada tak tuan-tuan nampak? Kita duk tengok anak-anak yang baru lahir tangan tersangkut ke kepala, ada ha? Tak ada. Kan kita duk tengok telinga sangkut ke dada, tak ada tuan-tuan. Memang indah sangat penciptaan Allah tentang diri kita ni terhadap apa yang dia susun. Sehingga dia sebut dalam ayat yang lain, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, dan kamu ni diciptakan sebaik-baik kejadian. Kalau kita tak percaya tuan-tuan, kita cermin muka kita cermin muka itik, siapa yang handsome. Kan mana kata handsome betul lah kita ni nak banding dengan itik tuan-tuan sekalian. Ni contoh lah tuan-tuan kan. Dan kemudian katanya lagi memadalah pada mengambil iktibar kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-51, Allah kata, dan pada diri kamu maka tidakkah kamu lihat tentang kebesaranku, kata Allah, menciptakan akan diri kamu.
tentang diri kita yang Allah dah cipta ni tuan-tuan sekalian. Kita tak tengok ke bagaimana kita hari ni tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, Allah tak biarkan kita dalam keadaan kosong. Diciptakan kita berpasang-pasang, lepas berpasang-pasang diciptakan bagi kita nak mengikat tali kasih sayang antara pasangan. Allah ciptakan pula anak dan keturunan tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala sempurnakan nikmat dia atas muka bumi ni tuan-tuan sekalian, yang tak ada diadakan, yang kemudian sekalian diberi itu tanpa diminta balasan oleh Allah Ta'ala. Diberi itu tanpa diminta apa pun bayaran daripada Allah Ta'ala. Allah bagi ni semua percuma tuan-tuan, cuma diminta kita apa? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia ni melainkan untuk nak ibadah ke aku semata-mata. Maka tuan-tuan, lepas apa yang dicipta tentang diri kita hari ni, tak boleh kau kita nak mempersembahkan sedikit yang menyatakan kita ni hamba yang bertuhankan Allah dengan apa yang diperintah kita buat sebaik mungkin. Tak boleh kau. Tak boleh kau kita nak baca Quran tuan-tuan sekalian, setiap hari kita tak tinggal dengan jumlah-jumlah ayat tertentu. Tak boleh kau. Tak boleh kau kita nak sembahyang lebih sikit sembahyang sunat. Tak boleh kau tuan-tuan. Sebab apa yang Allah Ta'ala dah cipta tentang diri kita hari ni terbaik dah. Bukan dia minta bayar, dia minta ibadah ya ke dia. Fikir tentang diri kita ni diciptakan sebaik-baik kejadian dah tuan-tuan. Maka tanda syukur tu apa? Kata Nabi SAW, tanda syukur ni ialah orang yang banyak ibadah. Sebab apa? Kan ketika mana Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dia kata ke Nabi, masyhur hadis ni semua orang tahu. Ya Rasulullah, kau ni dosa yang dulu dah diampun, dosa yang akan datang dah diampun. Kau nak buat apa lah sembahyang malam sampai bongkak kaki ni? Nabi kata, afala akuna abdan syakura. Tak boleh kau kata Nabi, aku nak jadi orang yang bersyukur sikit. Jadi tuan-tuan sekalian, bersyukurlah atas penciptaan diri kita dengan menjadikan ibadah itu sebagai rakan kehidupan kita yang paling akrab, dengan menjadikan amalan itu sebagai pakaian kita every second, dengan menjadikan apapun kebaikan dan kebajikan sebagai laluan, sebagai jalan kita setiap saat. Tak boleh kau. Yang hari ni kadang-kadang kita berkira-kira betul dalam bab nak beramal, berkira-kira betul dalam bab nak berbuat kebajikan, berkira betul kita dengan Allah. Allah tak pernah berkira dengan kita tuan-tuan sekalian. Itu sebabnya tuan, bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia sempurnakan segala nikmat kat kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia nak tengok kita. Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, kata Nabi, innallaha la yakhzulu 'abdan baka wa 'abdan syaka. Nabi kata, Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, innallaha la yakhzulu 'abdan baka wa 'abdan syaka. Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengecewakan dua golongan. Golongan yang pertama yang menunjukkan dia ni seorang hamba apa tuan-tuan, iaitu golongan yang banyak menangis. Kata Nabi SAW, Allah takkan kecewakan hidup dia, dan Allah takkan kecewakan akhirat dia. Hari ini dia sadar diri dia, rezeki dia diberi oleh Tuhan, sihat dia diberi oleh Tuhan. Ya Allah, aku nak nyatakan syukur macam mana lagi kat kau. Maka dia persembahkan diri dia dengan keikhlasan, dia persembahkan diri dia dengan taubat, dia persembahkan diri dia dengan bila beramal tu bersungguh-sungguh, dia persembahkan diri dia sekalian dengan apa pun perintah Allah Ta'ala ni, tidak ada berbelah bagi untuk dia nak taat. Dan kalau sekiranya tuan-tuan sekalian kelemahan dia dalam berbuat apa yang disukai oleh Allah Ta'ala, dia rasa dia tak boleh buat perfect, dia tak boleh buat sesempurnanya tuan-tuan sekalian, dia mengalirkan air mata. Ya Allah, aku ni nak buat macam mana lagi? Makan kau beri, isteri kau beri, rezeki kau beri, tapi aku amal ibadah aku kurang. Maka tuan-tuan, apa kata Nabi? Allah Ta'ala paling suka lepas daripada tu dia banyak menangis. Nabi kata Allah Ta'ala suka sangat. Allah takkan kecewakan orang macam ni. Dalam hidup dia Allah beri kesempurnaan dunia, di akhirat Allah beri balasan syurga.
Allah takkan kecewakan dia. Dan yang kedua kata Nabi SAW, wa 'abdan syaka, dan orang yang suka nak mengadu dengan Tuhan. Suka ngadu tuan-tuan. Kita macam-macam masalah kita duk ada. Yang masalah ni dia datang tak menentu. Dan dia datang dan sekalian dia tak kenal siapa pun kita, dia tetap datang. Tuan-tuan sekalian, jadi kadang-kadang masalah yang mendatang ni masya-Allah kan, jadi lepas PKP ya, kita masih lagi PKPP dan sekalian. Nama apa pun tuan-tuan, itulah yang sedang Allah Ta'ala bagi kat kita. Nama apa bubuh pi ialah Allah sedang uji kita. Maka tuan-tuan sekalian, jadi hari tu sebelum PKP, 2 minggu sebelum PKP ni, ada satu keluarga, dia ni sekalian, dia jadikan kita ni orang penting dalam keluarga dia adalah. Sampai saya ni pergilah ke Perak tuan-tuan, hantar anak dia menikah. Dia tak ada bapa, budak ni, budak laki-laki ni. Dia kata minta ustaz lah pengganti bapa dia. Bapa saudara ada, tapi dia beri laluan kat kita, tak apalah tuan-tuan. Kita tolonglah apa yang kita boleh tolong. Ya, saya pergi ke Perak, majlis akad nikah dia bagai ni. Dan kita samalah dalam majlis tu. Saya lah jadi orang pangkah. Kita ni macam pak saudara dia lah. Alhamdulillah selesai kat Perak. Maka tuan-tuan balik ke sini nak buat kenduri kat sini. Nak buat kenduri kat sini 23 bulan kita PKP 8 boleh, tak silap saya lah. Kan? Jadi sekalian, bila nak buat kenduri kat sini tu, nak buat kenduri bola laki-laki, saya nak cerita kat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, pengantin baru ni dah terperangkap lah kat rumah mak mentua. Perempuan ni dah terperangkap kat rumah mak mentua. Dia dah balik untuk nak nyambut kenduri bola suami ni. Tiba-tiba PKP. Dia tak boleh balik Perak, dia tak boleh balik ke KL, tak boleh ke mana dah. Dia kerja kat KL. Maka tuan-tuan sekalian, kenduri pun tak jadi buat. Kenduri tak jadi buat sekalian. Lebih kurang 3 minggu PKP, lebih kurang. Saya dapat WhatsApp. Saya dapat panggilan telefon. Jadi tuan sekalian, apa masalah? Masalah yang berlaku tuan sekalian, beraduh laki bini yang baru berkahwin ni, yang kenduri pun tak jadi tuan. Jadi beraduh laki bini, bercerai masuk PKP. 2 minggu sebelum PKP menikah tuan-tuan, 3 minggu lepas PKP tuan-tuan bercerai. Saya bercakap dengan budak laki-laki ni. Saya bercakap macam ni, yang hantar kamu nikah ustaz. Saya cakap macam tu, ustaz yang hantar kamu nikah, gantikan bapa kamu yang dah tak ada, gantikan pak saudara kamu yang beri amanah. Takkan kamu tak boleh nak manage sikit seorang isteri yang Tuhan beri? Jadi tuan-tuan sekalian, saya tak tahu mana salah mana betul tuan sekalian. Kata dia isteri je ni, kata dia, kita pun wallahu alam, akhirnya bercerai. Bercerai tuan, dia pergi report balai polis apa semua sekali untuk nak hantar balik, untuk nak balik ke Perak ni. Bercerai masuk PKP. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, yang saya nak cerita kat sini masalah. Kita tuan-tuan sepanjang PKP, kita tak dapat nak jumpa dengan orang baik-baik. Kita tak dapat nak tengok muka-muka orang alim. Kita tak dapat nak bersalam dengan orang-orang soleh. Bukan bala ke nama itu tuan-tuan. Itu suatu bala yang Tuhan sedang turunkan ke kita. Kita tak dapat nak mendatangi rumah-rumah Allah untuk kita nak berjemaah macam malam ni tuan-tuan. Kita tak dapat nak dengar kalam-kalam Allah daripada orang yang nak bercakap tentang kalam Allah ni. Tak dapat semua. Bukan bala ke? Habis tu kita nak ngadu dengan siapa tuan-tuan? Kalau bukan dengan Allah kita nak ngadu ni, kita nak ngadu dengan siapa? Kita sedar diri, Tuhan, aku ni tak ada apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tak mampu apa pun, aku nak ngadulah sikit tentang masalah anak, tentang masalah isteri, tentang masalah suami, tentang masalah keluarga. Sampai saya cakap dekat budak laki-laki ni, kamu semayang ke tak semayang? Saya semayang ustaz. Isteri kamu ajak semayang tak? Dia tak nak semayang. Jadi tuan-tuan, kita nak cakap macam mana lagi?
Kita cuba yang terbaik untuk kalau kita tak ada kat dia tetap ada Allah. Kalau tak ada kat sisi tuan-tuan tetap ada Allah. Tak boleh kalau kita nak menyatakan tompek kita mengadu. Tak boleh kalau kita nak bersujud sikit tuan-tuan sekalian. Itu sebabnya tuan-tuan, ambil kalam Abu Syuja' Al-Karmani ni, sedap kalam dia. Apa kata Abu Syuja' Al-Karmani? Jika tiada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Tuan-tuan, kita kalau sesama kita macam ni ramai-ramai, kita ada tompek nak mengadu, tompek nak bersandar, tompek nak bercerita masalah sikit, ada ketikanya Allah Ta'ala tarik semua tu. Tompek yang mengadu semua tak ada tuan-tuan. Allah stopkan kita duduk di rumah. Kita nak ngadu kat siapa? Tak ada bahu nak bersandar, ada lantai untuk nak sujud. Kenapa tak sujud? Kita kalau sadar diri kita ni hamba tuan-tuan, kita fikir tentang penciptaan diri kita betapa punya indah dan kehebatan Allah tu terserlah dengan mata hati kita tuan-tuan. Manusia ni hanya sementara je kita nak bergantung ke dia. Allah ni selamanya kita boleh bergantung. Itu sebab kata Abu Syuja' Al-Karmani, jika tiada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Tolong banyakkan sujud ke lantai tuan-tuan sekalian. Dan kemudian katanya, jika tiada suara untuk meluah, masih ada hati untuk berdoa. Kita tak tahu nak luah ke siapa tuan-tuan. Hari tu kita terkurung, bangkit pagi tengok muka bini, tengok muka anak-anak, nak bercakap adalah tuan-tuan. Misalnya tuan-tuan kan, maka tuan-tuan sekalian, kita nak luah ke siapa, kita buat sembahyang duha tuan-tuan ke rumah, tak pi ke mana. Buat sembahyang duha ngadu dengan hati. Ya Allah, inilah masanya aku nampak betul muka bini aku sebelum ni tak berapa nak nampak. Kan? Inilah masanya aku nampak betul perangai anak-anak sebelum ni aku tak nak tahu. Maka merintih betul ke hati. Kau tolonglah ya Allah ke aku ni sebab melainkan daripada kau. Itulah tuan-tuan, persoalannya kita ada tak buat macam tu, peluang dan ruang Tuhan dah beri. Kita tak kerja tuan-tuan, memang kita duduk rumah. Bila kita duduk rumah tuan-tuan, kita nak duduk saja je ke, nak pegang tasbih ke, atau nak pegang Quran, bukanlah 24 jam. Hari ni nikmat macam-macam Allah beri kat kita. Kita ada astro tuan-tuan, dunia tanpa sempadan, kita ada internet, apa pun boleh tengok. Bukanlah 24 jam nak baca Quran, bukan 24 jam nak bersujud, bukan 24 jam untuk nak bertahajud, bukan 24 jam untuk nak duha. Semua tu ada waktu dia. Kita sempurnakan tak waktu tu tuan-tuan. Waktu duha kita sembahyang duha. Waktu tahajud kita sembahyang tahajud. Bangkit pagi baca Quran, sebelum tidur baca Quran. Kita sempurnakan tak benda tu semua tu? Kalau sekiranya Allah dah beri betul kita kerehatan daripada kerja dunia tuan-tuan, untuk nak dokekkan diri dengan dia sebab PKP lagi tuan-tuan, tiba-tiba tak sedar diri, agak-agak mana letak akal fikiran kita ketika tu? Dan menyesal tak kita hari ni dengan kelemahan yang kita dah berjalan hari tu, kita menyesal tak hari ni? Itu sebab Nabi kata Allah Ta'ala paling suka, Allah Ta'ala tak kecewakan orang yang hari ni dia banyak menangis dan dia banyak mengadu. Inilah masa tuan-tuan, kita banyak akan menangis, banyak akan mengadu tentang kelemahan diri kita. Sebab kita akan datang ke suatu hari nanti yang disebut Yaumul Hazar. Apa dia Yaumul Hazar tuan-tuan? Hari yang sangat menyesal. Hari yang sangat menyesal ni, waktu tu kita kat mana? Kita bukan kat bumi yang kita duduk hari ni tuan-tuan. Kita kat satu bumi yang Allah gantikan dengan bumi hari ni. Bumi ketika tu putih bagai susu. Dan masa tu masing-masing kita menengadah ke langit, bertekuk lutut tuan-tuan. Waktu tu kata Allah Ta'ala disebut Yaumul Hazar, hari yang sangat menyesal. Masuk tu tuan-tuan, kita sangat menyesal.
Allah bagi kita tak kerja dunia, kenapa kita tak buat kerja akhirat? Masa tu tuan-tuan orang kafir menyusah sebab tak Islam. Masa tu tuan-tuan sekalian orang Islam yang beramal sikit ni menyusah sebab apa? Tak beramal banyak. Masa tuan-tuan peniaga menyusah kenapa menipu? Masa tu tuan-tuan sekalian macam-macam penyesalan yang ada ketika tu. Maka boleh tak kita tebus penyesalan kita masa tu? Tak boleh nak tebus. Maka tolong tebus masa hidup ni dengan banyak menangis, dengan banyak mengadu. Sebab apa? Sebab kita jangan menyesali ketika selepas kematian, biar menyesal sebelum mati. Inilah keberuntungan. Ini tuan-tuan orang yang memikirkan tentang diri dia. Dia tak mikir panjang tuan-tuan. Dia mikir tentang diri dia, apa yang dia perlu buat untuk yang lebih baik daripada semalam. Itu. Dan kemudian katanya lagi dalam kitab ni, yakni katanya pada diri kamu itu beberapa tanda yang menunjuk atas sempurnanya kudrat Allah Ta'ala. Nah, dia kata pada diri kita ni banyak menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah pada diri kita. Kita ada jari, ada ruas-ruas jari. Yang ruas-ruas jari tuan, kalau patah satu tuan, tak ada jual kat kedai, tak boleh nak buat apa. Cukup takat tu Allah Ta'ala kata, aku beri kat kau, aku ambil balik sikit, aku ambil. Ya tak? Kita ada pendengaran yang cukup baik hari ni, bangkit-bangkit besok tak boleh dengar sekalian. Allah kata cukuplah aku beri kau dengar dah 60 tahun, hari ni aku ambil balik pendengaran. Semua tu kudrat dia, kuasa dia. Maka bila kuasa dia, kita sedar diri tuan-tuan, Allah nak ambil tu anytime, Allah nak pulangkan balik pun anytime. Begitu. Dan kemudian katanya lagi, maka tiadakah kamu mengambil iktibar, katanya, dan kamu telik kepada barang yang pada diri kamu daripada permulaan kejadian kamu hinggalah kesudahannya, daripada indah susunannya, daripada mula kita diciptakan sampailah kesudahannya. Terlalu indah susunan diri kita yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang cipta ni tuan sekalian. Maka dengan keindahan pada akal, keindahan pada diri, keindahan pada khianati tuan-tuan. Jangan khianati. Kan? Apa yang berlaku baru-baru tuan. Saya dapat satu WhatsApp. Satu orang dia hantar WhatsApp kat saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Kan? Satu orang hari apa dia hantar gitu, 4 hari lepas dia hantar satu WhatsApp. Dia kata, Ustaz, dia kata mohon pencerahan tentang perkara di atas yang berlaku, iaitu di kalangan ahli-ahli ilmu, di kalangan ustaz-ustaz yang menjadikan akhirat ni sebagai dunia, akhirat ni dijadikan dunia. Jadi tuan siap dihantarlah gambar ustaz tu kat saya kan. Ada 3 tuan-tuan sekalian kat sini. Dia kata apa? Yang pertama sekali, khatam Al-Quran 30 juzuk, beri 10 nama. Kemudian dia akan khatamkan Quran, kemudian bayar dekat ustaz ni siapa yang beri nama tu, beri 10 nama ke dia macam saya beri 10 nama ke ustaz ni. Jadi saya kena bayar 350 untuk khatam satu Quran pada 10 nama yang saya bagi. Kemudian yang kedua pula sekalian, beri 20 nama dekat ustaz lain pula. Kemudian saya kena bayar 500 dengan sebab 20 nama pada ustaz ni. Kemudian yang ketiga pula, beri 30 nama khatam Quran, Yasin dan Tahlil. Kemudian saya kena bayar 1000. Tuan-tuan, pelik kau tak pelik ni? Orang ahli agama yang Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu, dia jadikan ilmu sebagai produk untuk nak dapatkan dunia. Allah beri dia ilmu, dia jadikan ilmu dia sebagai produk untuk nak cari dunia, nak cari kekayaan. Ni bukan fitnah tuan-tuan. WhatsApp ni dihantar ke saya. Saya jawab tuan-tuan atas orang yang berWhatsApp dengan saya. Saya kata, Tuan,
Saya nak ambil perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Saya cakap kesucian agama itu terletak pada ahlinya. Dan ahlinya itu adalah suci dari sifat membuat sesuatu yang asalnya dunia tapi dianggap akhirat. Kesucian agama ni terletak pada ahli kita. Dan tuan-tuan, kita ni pula bila ahlinya mesti suci. Untuk nak menjaga agama yang suci kan diri kita daripada sifat membuat sesuatu yang benda tu dunia tapi kita anggap akhirat. Ini jawapan yang saya beri. Ini bukan dongeng tuan-tuan. Gambar ustaz ni pun diberi ke saya. Saya kata, ya Allah, ini ke yang Allah beri kita ilmu, Allah beri kita akal, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah kita berjaya lah pergi belajar ke mana-mana, itu hak masing-masing. Lepas tu kita balik-balik dengan ilmu kita nak jual. Inilah orang yang tak reti, tak kenal diri dia tu siapa, tak yakin dengan Allah tentang kehidupan dia selepas ni. Berlaku ni tuan-tuan, sedang berlaku. Benda ni polik benar lah saya rasa. Saya rasa sangat-sangat polik tuan-tuan. Bila benda macam ni polik, ya Allah, kita ni nak kata apa lagi? Tak tahu dah nak kata mana tuan. Tapi benda sedang berlaku. Itu sebab tuan-tuan, bila kita sedar diri, kita nak bersorah ke siapa? Nak bersorah ke Allah. Penciptaan kita daripada mula miskin, tak ada apa-apa, pakai dipakaikan oleh orang, mati pun tuan miskin, tak ada apa, pakai pun dipakaikan oleh orang. Kedatangan kita ke dunia ni miskin, kemudian balik kita ke akhirat dalam keadaan miskin harta dunia, tapi jangan miskin akhirat. Sebab kita tak bawa apa bila mati. Takkan bawa apa-apa, kita diselimutkan dengan kain putih, ya tuan-tuan. Datang dulu pun kita sedar kita dibalut dengan nama ayah kita bodong tuan-tuan, kain putih ya. Sama, mati pun dibalut dengan kain putih. Miskin dunia, sebab nak menunjukkan dunia ni benda yang tak laku di akhirat. Janganlah benda akhirat dijadikan untuk nak dapatkan dunia. Mana letak akal kita? Tuan-tuan clear ke tak clear ni? Dia senyap semacam ni tau. Ni tuan-tuan. Nak faham betul-betul. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, saya nak kata-kata Abu Yazid Al-Bustami. Tuan-tuan tolong ambil. Abu Yazid Al-Bustami dia ada sebut 5 perkara tuan-tuan. Kita sadarlah. Sebab kehebatan kita ni, siapa pun kita ni, bagaimanapun kita sekarang ni, semua tu milik Allah Ta'ala. Yang pertama sekali, kata Abu Yazid Al-Bustami, ambil ni, ada 5 perkara. Dia kata, wahai manusia, apabila Allah Ta'ala memberi kepada kamu akan harta, lalu dengan harta kamu boleh membeli katil, tetapi kamu tidak boleh membeli tidur. Nampak tuan? Allah beri kita harta tuan-tuan, kita boleh beli katil, kita tak boleh beli tidur. Berapa ramai orang yang katil dia hebat, dia tak boleh lena malam. Berapa ramai? Orang yang hebat tuan-tuan, dia punya bilik dengan aircon dia bagai-bagai, katil dia tilam pun tuan-tuan 2 jongkar, 3 jongkar, tapi dia tak dapat tidur malam, dia tak lena malam. Baru-barunya sekalian, saya dengan isteri saya pergi ziarah satu orang. Saya cakap ni kerana Allah, nak cerita dengan tuan-tuan. Saya pergi ziarah, jadi saya kenal lama lah. Dia pun hantar WhatsApp, dia kata, Ustaz, saya ada masalah dengan anak-anak. Dan dia kata, sekarang ni saya nak jalan pun tak berapa nak boleh. Dia simpan lagi nombor telefon saya kan. Jadi saya pun cakap, tak apalah, 2 minggu lepas saya pergi dengan isteri saya.
Saya pergi ziarah sekalian, dia ada 5 orang anak sekalian. Anak dia 5 orang ni, 4 orang ni tak ngaku dia ayah. 5 orang anak dia 5 orang ni, 4 orang tak ngaku dia ayah. Sekarang ni dia duduk dengan anak perempuan dia, dengan menantu dia, tak ada isteri lah. Duduk dengan anak perempuan dia, dengan menantu laki-laki yang hidup tu terlalu dhaif. Hidup tu dengan kedhaifan. Nak cakap kerana Allah ke tuan-tuan. Sampai kan sekalian, dia WhatsApp saya 2 malam 3 malam lepas ni. Sebab dia baru kencing mani. Jadi bila baru potong kaki kan, dia keto yang ada tu, keto menantu yang ada tuan. Maknanya kata keto tu teruk sangat lah dah. Saya tengok lah. Sampai dia kata, ustaz, dia kata, boleh tak ustaz tolong bolikan saya keto kancil sebuah. Habuan saat menantu saya nak bawa pergi cuci. Dia baru potong kaki. Jadi tuan-tuan sekalian, bila saya pergi ziarah dia hari tu, tengok hal keadaan dia, cerita dia, dan cerita anak perempuan dia tentang abang dia yang 4 orang ni tak mengaku ni sebagai ayah. Kemudian sakit pula dialami oleh si ayah ni. Lepas tu dia cerita dengan saya ni ustaz, dia kata tidur malam ni hanya beberapa kali daripada banyak malam. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan mikirkan anak-anak, dalam keadaan sekeliling, dalam keadaan tinggal dengan menantu sekarang. Kesukaran hidup yang saya kena dia 10 tahun dulu tuan-tuan. 10 tahun dulu yang saya kena dia tak macam sekarang. Makna kata dia tak kaya tapi dia senang. Isteri dia meninggal dah 7 tahun tuan-tuan sekalian, keadaan dia seperti merempat sekarang. 10 tahun dulu saya kenal dia, saya pergi ziarah dia, saya duduk tengok hal keadaan dia tak kaya tapi dia senang. Allah tarik semua tu. Bila dia WhatsApp saya, dia minta saya datang ziarah dia minta saya belikan tongkat tuan-tuan. Saya nak minta jasa baik, ustaz tolong belikan tongkat. Dia minta tuan-tuan tanpa rasa malu, kerana nikmat yang Allah Ta'ala tarik, yang puncanya kita tak tahu. Saya tak komen apa-apa tuan-tuan. Bagi saya itu iktibar buat kita. Kalau sebelum ni kehidupan dia tak macam kita tengok hari ni kehidupan dia pelik. Ni. Semua tu boleh berlaku. Maka tu sebab kata Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala, wahai manusia, Allah beri kamu harta, dengan harta kamu boleh beli katil, tapi kamu tak boleh beli nikmat untuk tidur. Yang pertama. Yang kedua, kata Abu Yazid Al-Bustami, wahai manusia, Allah Ta'ala beri kamu harta, kamu boleh membeli jam, tetapi kamu tidak boleh membeli waktu. Kita boleh beli jam tuan-tuan, jam kita mahal-mahal. Macam baru-baru sebenarnya saya tengok seorang kawan tuan-tuan, memang pertama kali saya jumpa. Kalau tuan-tuan ada, bagi kat saya. Kan? Jam dia tuan-tuan bila kena air berubah warna. Polik betul. Jam dia tu bila kena air berubah warna. Saya pelik. Saya kata boleh kat mana ni kan? Nak minta sogan. Ini tuan-tuan. Duit ada, kita boleh beli apa pun tuan-tuan. Tapi kita tak boleh beli waktu. Waktu yang ada terus berlalu. Tuan-tuan yang duduk depan saya ni ada umur 60, umur 70, 30 tahun lebih. Tuan-tuan umur 40.
Tapi tak balik kita masuk umur 40 tuan-tuan, tak habis dah. Tinggal habis macam tu, kita melalui terus waktu, yang waktu ni memakan diri kita. Maka kita boleh beli jam, kita tak boleh beli masuk. Kata Abu Yazid Al-Bustami. Yang ketiga, kata Abu Yazid Al-Bustami, wahai manusia, Allah Ta'ala memberi kamu harta dan kamu boleh membeli ubat, tetapi kamu tidak boleh membeli kesembuhan. Allah beri kita harta tuan-tuan, kita sakit, kita boleh beli ubat, macam-macam ubat kita beli, tapi kita tak boleh beli kesembuhan. Ni tuan-tuan, ubat macam-macam tuan-tuan, kita dengar mana ada bomoh, mana ada doktor pakar bagai-bagai, kita tuan-tuan sekalian. Semalam saya duduk Pasir Gudang, saya sampai pagi tadi. Jadi bila ke Pasir Gudang, saya bersama dengan masyarakat di di Pasir Gudang, masyarakat nelayan Kampung Kongkong, bukan Hong Kong kan. Bola-bola Pasir Gudang, ujung jauh lah, siapa orang Johor dia tahulah kan. Saya bersama dengan perkampungan nelayan Kampung Kongkong. Jadi sekalian, yang boleh saya lewat, mula cadang nak balik awal lah. Jadi balik lewat sebab ada seorang dia nak berbual dengan kita. Dia bual, ustaz, dia kata, saya ni rata berubat rata, dia kata. Saya kata, pakcik sakit apa? Saya tak tahu saya ni sakit apa ustaz, tapi sakit. Sudah, saya kata orang tua ni, rata saya berubat kan. Dia bila kena sakit tu, dia jadi macam-macam. Dia boleh jadi tak ingat, boleh jadi sakit dalam perut, dia kata dia lah. Jadi saya kata, kalau tak jumpa ubat je, kita bersorah lah ke Allah, dah berubat dah lah. Tak, saya tetap nak berubat sampai elok ni. Pakcik umur berapa dah? 69. Tua dah tuan-tuan, tua dah. Tapi gayanya orang muda sungguh. Gayanya tu orang muda sungguh. Macam mana pun saya nak sihat ustaz, sebab saya nak macam dulu. Kawan pergi mancing, saya boleh pergi mancing. Kawan pergi karaoke, saya boleh pergi karaoke. Cerita dia, kita layan pergi lah kan. Orang kampung nak bercerita, layan pergi lah kan. Saya tak kisah apa, kita layan pergi lah. Tapi kita simpati dan sekalian, simpati sangat-sangat dengan diri dia tu tentang hal apa tu. Yang pertama, dia kata dia sakit, satu. Yang kedua sekalian, dia kata dia buat satu projek memang tak jadi-jadi, dah 10 tahun, duit banyak keluar. Akhirnya dia kata, saya sampai cakap ke Tuhan, ustaz, Tuhan, dia kata, aku dah minta doa, mana tompek yang aku tak doa, pergi Mekah, pergi umrah, pergi tompek mana yang mustajab doa, aku doa habis dah. Sampai dah 10 tahun kau tak tunaikan juga, macam ni lah Tuhan, dia kata. Kau matikan aku, kau guling dalam syurga, dia kata. Sonang botu bahasa dia kata. Kau matikan aku, kau campak dalam syurga, dia kata. Cerita dia kan. Jadi dia kata, ustaz, dia kata, saya bila minta doa yang baik-baik ni tak dapat, dia kata, ujung saya minta nombor ekor ustaz. Saya minta nombor ekor, dia kata. Habis pakcik dapat datang nombor ekor. Itulah saya pergi dekat Keramat Hijau, dekat Sungai Mati Muar, dia kata. Dekat Sungai Mati, saya sebut tuan-tuan jangan pergi pula ni. Ada satu Keramat Hijau, dia kata, kubur Keramat Hijau dekat Sungai Mati. Dia cerita, itu saya. Keramat Hijau ni panjang, dia kata. Batu nisan dia besar. Dia pergi 2 orang dengan dia kata. Kemudian kawan dia ni peluk batu nisan ni. Kan? Zikir-zikir malam tu. Jadi kono ustaz, saya kono lah ekor, tapi saya kata la ilaha illallah. Yang dia bercerita ekor ni kan ustaz tuan-tuan. Tapi kita layan biarlah, nak cerita kan. Manusia yang dia tu kata berubik, kata tompek tuan, tak jadi apa. Ni kehendak Allah. Dan kemudian yang keempat, kata Abu Yazid Al-Bustami,
Allah beri kamu harta dan kamu boleh membeli makanan, tetapi kamu tidak boleh memberi selera makan. Dan yang kelima, kata Abu Yazid Al-Bustami, wahai manusia, Allah beri kamu harta, kamu boleh beli pangkat, tetapi kamu tidak boleh membeli kehormatan. Jadi semua tuan Allah Ta'ala beri kita sebagai ujian. Jadi kita sambung jadual seterusnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimma yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.